2023. Berita Wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Syed Samsudin. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Selangor mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Tiada had usia, kuota haji kembali normal. Kerajaan Arab Saudi meluluskan kuota haji penuh 31,600 jemaah Malaysia tahun ini. Menteri Agama Datuk Dr. Mohammad Naim Mokhtar mengumumkan khabar gembira tersebut setelah mengadakan mesyuarat khas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Taufik Fauzan Al-Rabia semalam. Beliau dalam satu kenyataan yakin penilaian telah dibuat dalam semua aspek bagi memastikan keselamatan bakal jemaah haji dari seluruh dunia terjamin semasa menunaikan rukun Islam kelima nanti. Sementara itu, Kerajaan Arab Saudi turut memuji Lembaga Tabung Haji TH atas pengendalian haji yang baik, sistematik dan tahap layanan jemaah haji yang patut dicontohi. Datuk Dr. Mohammad Naim kini berada di Arab Saudi mewakili negara menghadiri persidangan perkhidmatan haji dan umrah 2023. Tahun lalu, Malaysia menerima sekitar 45% kuota haji, membolehkan 14,306 jemaah haji Malaysia menunaikan ibadah tersebut. Ia berikutan kawalan situasi pandemik COVID-19 dikuatkuasakan Kerajaan Arab Saudi. Prosedur operasi standard COVID-19 sedia ada dikekalkan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan 7 indikator situasi jangkitan semasa. Ia termasuk jumlah kes harian yang semakin menurun. Kadar kes import luar negara dilapor turut menurun iaitu antara 3 hingga 4 kes dalam tempoh sebulan. Kalau kes import ataupun lonjakan kes berlaku, kes-kes import. Yang kedua, kalau ada varian baru yang dikesan, iaitu selain daripada Omicron. Bukan Omicron subtype tapi selain daripada Omicron. Ataupun kalau ada peningkatan di klinik-klinik Sentinel, kita ada 18 hospital yang menggunakan Sentinel Clinic sebagai satu surveillance, dan juga kalau ada lonjakan kes kita akan ambil tindakan, dan juga pengesanan varian barulah daripada sampling, contohnya di air kumbah dan sebagainya. Antara indikator lain termasuk penggunaan fasiliti kesihatan seperti katil di hospital yang dilapor menurun dan kekal 20% setakat ini. Beliau berkata demikian dalam sesi libat urus bersama media di Putrajaya. Pelancong asing yang tiba di Malaysia perlu melalui kaunter khas imigresen di pintu masuk negara. Menurut Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud, kawalan ketat dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan KKM yang turut membuat pemantauan 24 jam. Bagi penerbangan daripada negara China contohnya, mereka akan masuk ke negara kita melalui kaunter-kaunter khas Jabatan Imigresen yang disediakan untuk mereka. Dan tujuannya ialah supaya kemasukan mereka itu dapat diuruskan dengan lebih cepat dan cekap. Sekiranya mereka ini didapati mempunyai gejala ataupun simptom seperti batuk, sesama yang amat teruk ataupun demam, pegawai imigresen akan merujuk mereka ini kepada pegawai-pegawai Kementerian Kesihatan Malaysia yang ada bertugas bersama-sama kami di pintu masuk utama, terutamanya di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi inilah keutamaan Jabatan Imigresen sekarang ini. Tambah beliau, keutamaan pihak imigresen adalah untuk memastikan kemasukan pelancong asing ke Malaysia mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Dalam pada itu, warga asing yang tidak mempunyai dokumen dan bukti lengkap sebagai pelancong akan dihantar pulang ke negara asal untuk mengelakkan penyalahgunaan visa pelancong untuk tujuan bekerja. Pengambilan dos penggalak kedua COVID-19 amat disarankan terutama bagi mereka yang berisiko tinggi. Ia sebagai langkah pelindungan diri susulan gelombang baru COVID-19 yang melanda dunia. Booster kedua ni saya rasa sangat-sangat disarankan kepada sesiapa yang di dalam golongan berisiko tinggi. Berisiko tinggi. Tetapi pada masa yang sama saya rasa sesiapa saja yang berumur 12 tahun ke atas boleh mendapatkan 18 tahun ke atas boleh mendapatkan booster kedua ini. Sebab walaupun
saya pun berdepan dengan orang selalu kata dah ambil booster pun kena juga infection. Memang dia punya effectiveness tidak setinggi yang kita mahukan, tetapi lebih baik daripada orang yang tidak mengambil booster langsung. Tambah beliau, dengan pengambilan suntikan dos penggalak itu juga dapat melindungi orang berdekatan termasuk keluarga. Kementerian Pembangunan, Usahawan dan Koperasi KUSKOP menangguhkan pembayaran semula pinjaman mikro kredit dan pinjaman keusahawanan usahawan mikro, kecil dan sederhana yang terjejas banjir Disember lalu. Penangguhan berjumlah RM128.6 juta itu membabitkan lebih 65,596 usahawan dari Kelantan, Terengganu, Pahang dan Sabah. Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict dalam kenyataan berkata, usahawan boleh memohon penangguhan sehingga tempoh maksimum 6 bulan. Permohonan boleh dibuat menerusi agensi terlibat, antaranya Amanah Ikhtiar Malaysia, SME Corp Malaysia, Tekun Nasional, Bank Rakyat dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Inisiatif tersebut bertujuan meringankan tekanan dan bebanan yang dihadapi koperasi, usahawan mikro, kecil dan sederhana di kesemua negeri terlibat. Sementara itu, KUSKOP jelasnya melaksanakan program bantuan bakul makanan pasca banjir di Kelantan dan Terengganu untuk 1,100 keluarga terlibat banjir melibatkan peruntukan sebanyak RM110,000. Buat aduan segera. Demikian saranan Kementerian Pendidikan KPM kepada ibu bapa dan murid yang terkesan akibat kenaikan harga makanan di kantin sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq berkata pengusaha kantin tertakluk pada garis panduan dan sebut harga yang dipersetujui. Kita masih lagi mengumpul kalau ada yang aduan-aduan yang disifatkan sebagai mengganggu sama ada memberikan kesan kepada kontraktor kantin dan yang paling penting kepada kanak-kanak dan ibu bapa lah. Jadi kalau ada aduan tu kita minta kemukakan lah. Sebelum ini terdapat rungutan ibu bapa dan murid mengenai kenaikan harga makanan di kantin sekolah sehingga 50%. Terdahulu, beliau melawat Sekolah Kebangsaan Pulau Rusa Kuala Terengganu yang ditenggelami banjir baru-baru ini. Beliau turut mengumumkan peruntukan RM150,000 kepada sekolah berkenaan untuk kerja-kerja penyelenggaraan. Pelan khas menggajikan warga asing dengan syarat lebih longgar diperkenal bagi memenuhi keperluan sektor pekerjaan di negara ini. Menerusinya, majikan boleh mendapatkan pekerja dari 15 negara sumber tanpa perlu melalui prasyarat kelayakan penggajian serta kelayakan kuota. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, pelan kelonggaran penggajian pekerja asing membolehkan majikan mendapat pekerja berdasarkan kemampuan dan keperluan. Bagaimanapun, pelan terbabit adalah bersifat sementara. Tapi komitmen kerajaan ialah majikan kena memasukkan permohonan, ya, dan piagam pelanggan kita untuk pelaksanaan Akta Pekerja 1955 ini, khususnya Seksyen 60K, adalah kelulusan dalam tempoh kurang 3 hari. Boleh jadi 1 hari, boleh jadi 2 hari, boleh jadi 3 hari, yang kita namakan kelulusan bersyarat. Ya, ada conditionnya lah. Syaratnya adalah akan ada proses naziran dan proses inspektorat. Saya dan YB Siva. Maklumat terperinci mengenai pelan itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Datuk Seri Saifuddin bercakap pada sidang media selepas hadir mesyuarat khas pengurusan pekerja asing dipengerusikan Perdana Menteri di Putrajaya. Malam ini, seluruh perhatian rakyat pasti tertumpu kepada aksi timbal balik skuad Harimau Melaya menentang Thailand di Bangkok. Beberapa lokasi akan menyiarkan perlawanan terbabit secara langsung menerusi skrin gergasi dengan salah satunya di Dataran Merdeka. Untuk suasana semasa di sana, langsung bersama Hairun Afendi. Ya, Zahir. Persembahan terbaik Harimau Melaya pasti menjadi antara yang dinanti seluruh rakyat Malaysia. Di dataran ini kita lihat kerja-kerja pemasangan kemah dan juga big screen yang akan ditayangkan tepat pada jam 8.30 malam ini untuk perlawanan separuh akhir kedua di antara Harimau Melaya dan juga Thailand. Jadi sekarang ini saya bersama dengan penyokong
yang bernama Izzat di dataran ini untuk mendapatkan reaksi tentang perlawanan Harimau Malaya pada malam ini. Jadi datang berdua ke di sini ataupun masih ada kaum keluarga lagi yang berada di rumah? Sini petang ni saya datang sini bersama dengan anak saya lah. Mungkin insyaAllah kalau tak ada apa saya akan bawa dengan isteri saya dan juga anak saya lain lah untuk maksudnya meramai-ramai meraihkan kita punya perlawanan pada malam ni lah antara Malaysia dengan Thailand. Okey, jadi macam mana Cik Izzat aksi ataupun prestasi Harimau Malaya yang akan menentang pasukan Thailand pada malam ni? Okey, kalau kita ikutkan yang sebelum ni, perlawanan yang dilangsungkan di Bukit Jalil, so kita nampak itu bagaimana pasukan kita Harimau Malaya dapat melaksanakan tugas mereka dengan sebaiknya dan mencapai kemenangan 1-0. Dan kita harap pada malam ni semangat itu yang kita capai pada 1-0 tu kita dapat melaksanakan dengan lebih baik lagi di bumi Thailand, iaitu di Stadium Tamanat Bangkok. Dan kita harap semangat itu dibawa ke sana dan kita boleh mencapai satu kemenangan dan maksudnya kita boleh pergi ke final. Dan itu yang kita harapkan lah. Okey, jadi untuk persembahan sebelum ni mungkin jangkaan pemain yang akan memberikan persembahan terbaik pada malam ini. Dan jangkaan sebagaimana yang kita lihat perlawanan-perlawanan sebelumnya, dan kita harap pemain kita sebagaimana Faizal Lim yang telah menunjukkan satu prestasi yang baik. Dan kita harap prestasi itu dapat dibawa ke Bangkok lah untuk sekurang-kurang dia dapat melaksanakan tugas baik dan sebolehnya dia dapat menjaringkan gol lah sebagaimana yang dilakukan di Stadium Bukit Jalil. Dan kita juga harap striker kita itu Darren Lock juga dapat juga melaksanakan sebaik-baik mungkin pada malam ini untuk memberi semangat bukan kata kepada Harimau Malaya tapi juga kepada seluruh rakyat Malaysia amnya, untuk kita sama-sama meraihkan dan kita sama-sama dapat menyaksikan satu perlawanan akhir antara Malaysia dan juga Vietnam yang telah memenangi perlawanan semalam dengan semangat yang ada. Okey, terima kasih Cik Izzat kerana bersama dengan RTM. Okey, itu tadi antara harapan seluruh ataupun penyokong rakyat Malaysia yang berada di dataran ini. Saya kira semangat sama turut dimiliki semua rakyat Malaysia di mana sahaja anda berada. Ayuh, jangan lupa terus beri sokongan kepada skuad negara. Sama-sama kita nantikan kemenangan pada malam ini. Saya kira setakat itu saja lintas langsung saya di dataran Merdeka. Kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Hairun. Sebelum ke berita selanjutnya, kita ikuti perkembangan cuaca semasa bersama pegawai Met Malaysia Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam hormat. Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran angin kencang dan juga laut gelora. Kategori pertama melibatkan kawasan perairan Sulu dan keadaan ini berkuat kuasa mulai 11 Januari sehingga ke 14 Januari nanti. Dan berikutan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga ke 3.5 meter yang adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti melibatkan perkapalan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Baiklah, kita beralih kepada paparan imej gemerada bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dapat diperhatikan seperti yang telah diramalkan, keadaan hujan seteribut petir sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia. Namun hujan yang sedang berlaku di negeri-negeri pantai barat ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti, manakala di lain-lain negeri dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Bagi ramalan esok pagi pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan seteribut petir berpotensi untuk berlaku, terutamanya melibatkan kawasan pesisir pantai, negeri-negeri Perak, Selangor, juga melibatkan negeri Sembilan, Melaka dan juga pesisir pantai negeri Johor, termasuklah di negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia.
Manakala di negeri Sabah dan Sarawak, bagi tinjauan cuaca yang terkini pula, keadaan hujan dilihat sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan di hampir ke semua bahagian di negeri Sabah, manakala melibatkan di bahagian pedalaman negeri Sarawak, dan keadaan hujan ini dijangkakan boleh berlarutan sekurang-kurangnya dalam tempoh masa 2 hingga ke 3 jam sahaja lagi. Menjelang esok pagi pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan serta ribut petir berpotensi untuk berlaku, terutamanya melibatkan perairan di pesisir pantai negeri Sarawak ini, dan keadaan ini juga dijangkakan boleh berlarutan sekurang-kurangnya sehingga ke lewat pagi esok. Baiklah, sekian dahulu laporan cuaca daripada saya. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan Khairatun-Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan berhemah. Perlawanan bola sepak Piala AFF Mitsubishi Electric 2022. Amukan Harimau Melaya menggegar gawang dengan aksi sengit yang menggerunkan dalam perlawanan separuh akhir 2. Selasa 10 Januari, Thailand bertemu Malaysia 8.45 malam di TV2 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Klik. Selamat berjuang Harimau Melaya daripada kami di RTM. Amaran kepada penghuni kediaman berisiko tinggi terhadap bencana tanah runtuh. Itu antara fokus utama Berita Selangor. Untuk perincian, bersama Samsia Samsi. Silakan, Sam. Baik, Sahih. 15 unit kediaman di Taman Bukit Permai 2 Ampang Jaya yang terjejas berikutan tragedi tanah runtuh Mac tahun lalu di Isytihar tidak selamat diduduki. Esko Infrastruktur Negeri Selangor, Insinyur Izam Hashim memaklumkan notis pengosongan kediaman oleh Majlis Pembandaran Ampang Jaya akan diserah kepada penghuni dalam masa terdekat. Menurut beliau, berdasarkan laporan Jabatan Kerja Raya serta kumpulan Ikram Sinan Berhad, kediaman berkenaan terlalu dekat dengan terbing selain terdapat rekahan baharu meskipun kerja-kerja menstabilkan cerun telah dilaksanakan. Daripada pihak JKR, bahagian cerun, bahagian geotek dan juga bahagian Ikram telah membuat persetujuan dalam mesyuarat bahawa tidak selamatlah yang rumah yang di atas 15 rumah ini. Jadi kita akan bawa perkara ini ke atas di pihak kajian negeri untuk melihat apa tindakan susulan lepas ini.
melibatkan 15 rumah ini, ya. Yang di bawah ini pun yang terlibat 4 rumah ni lah pun akan kita tengok teliti apa lagi yang kita boleh laksanakan, bantu untuk untuk mengurangkan beban penghuni-penghuni rakyat yang terpaksa menanggungnya sekian lama ni. Beliau berkata demikian selepas meninjau lokasi kejadian tanah runtuh di Taman Bukit Permai 2 pada Mac tahun lalu. Dalam perkembangan sama, kerja penstabilan cerun di Taman Bukit Permai 2 Ampang Jaya yang dijalankan sejak Mei tahun lalu telah siap 80%. Insinyur Izam berkata, kerja penstabilan cerun yang membabitkan kos RM15 juta itu dijangka selesai sepenuhnya Mac ini. Setakat hari ini, kerja-kerja pengawasan kita menunjukkan sudah stabil lah, ya, sudah stabil. Yang dipantau oleh berbagai agensi dan jabatan, di bawah MPJ pun ada, bawah JKR, bahagian cerun ada, bawah Ikram, konsultan kita, Juruning pun menunjukkan stabil. Kerja-kerja untuk menstabilkan cerun ini pun kalau lihat di belakang sudah 80% siap, dan ada lagi 20% tu melibatkan di kiri kanan kawasan itu yang sedang diselesaikan, dan kita anggarkan dalam bulan Mac nanti akan siaplah keseluruhan kawasan ini dari segi penstabilan cerun. Sejak Mac tahun lalu, sebanyak 6 runtuhan direkodkan berlaku dan kali terakhir pada Disember dengan membabitkan runtuhan kecil. Tragedi tanah runtuh di Taman Bukit Permai 2 meragut 4 nyawa, seorang cedera ringan serta 15 rumah dan 10 kenderaan terjejas. Dalam keadaan cuaca tidak menentu, aktiviti riadah di kawasan tertutup jadi pilihan. Tanpa risiko cuaca tidak menentu, pengunjung bebas melakukan aktiviti digemari. Wartawan Ashraf Zuhairi ada laporannya. Dalam melaksanakan aktiviti riadah, faktor keselamatan pasti jadi keutamaan. Justru tidak heran apabila kawasan riadah di kawasan tertutup sering jadi pilihan. Seperti di Jump Street Petaling Jaya Selangor, anda boleh melakukan pelbagai aktiviti menarik dalam kawasan yang lebih terkawal, terutama dari segi aspek keselamatan. Jom kita sama main. Best. Biarpun dalam kawasan tertutup, namun lokasi ini menawarkan pelbagai aktiviti menarik. Nama kita ada panggil main court, kita ada 2 tap and light tu kita ada. Lagi satu tu kita ada velcro melekat. Tu 2, nombor 3 street soccer, nombor 4 tag ball, nombor 5 castle, nombor 6 kita panggil dodgeball, nombor 7 kita panggil wall, nombor 8 kita panggil adalah eye performance, nombor 9 slam dunk, nombor 10 adalah foam pit tu you lompat daripada atas terjun ke airbag, dan nombor 11 adalah cage untuk budak kanak-kanak, dan last sekali you boleh main foosball. Ya, itu ada 12 aktiviti, dan juga tak lupa zip line yang paling seronok sekali di sini. Biarpun ada daripada aktiviti bersifat lasak, namun keselamatan kekal diutamakan. Khidmat jurulatih turut disediakan bagi memastikan aspek itu dipatuhi. Untuk yang dekat sini, kita orang biasanya akan tengok pengunjung tu datang kan. So kita orang akan lead daripada safety briefing, and kita orang akan bawa untuk panas badan sekali. Okey, panas badan, pengunjung yang datang tu diorang akan masuk dalam trampolin, and kita orang akan guide satu-satu. Macam mana nak main, macam mana ada punya basic jump pun kita orang akan ajar dulu sebelum kita orang lepaskan diorang untuk pergi ke court lain. Kat sini kita orang just tak kisah umur macam mana, yang penting kita orang jaga diorang punya safety kat sinilah. Selamat Tahun Baru 2023. Jom sama-sama kita amalkan gaya hidup sihat dan juga selamat. Ashraf Zuhairi, RTM. Majlis Pembandaran Kelang MPK yakin boleh mencapai status bandar raya pada hujung tahun ini. Yang di-Petua MPK Noraini Roslan berkata pihaknya sudah mendapat kelulusan daripada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bagi mencapai status tersebut.
Jadi selepas daripada kelulusan pihak berkuasa negeri, kita perlu mengangkatnya kepada Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan dan KPKT perlu membawa kepada Kabinet untuk kelulusan. Jadi selepas itu kita boleh mengisytiharkanlah bandaraya. Dan saya berdoa dan mengharapkan supaya perkara itu dapat kita laksanakan pada tahun ini, insya-Allah hujung tahun 2023. Sebelum ini, MPK memberi tumpuan kepada pembangunan di Bandar Kelang sebagai persediaan mencapai status bandaraya menjelang 2023. Beliau ditemui media selepas Majlis Angkat Sumpah Jawatan 23 Ahli Majlis MPK Penggal 2023 di Kelang. Paparan itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Selangor. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Kembali bersama Sahih. Terima kasih, Sam. 250 pegawai dan anggota polis dikurnia pingat oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah mendahului senarai Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Hazani Ghazali. Istiadat pengurniaan Darjah Kepahlawanan Pasukan Polis berlangsung di Istana Negara. Datuk Seri Hazani yang menjadi penerima pertama dikurniakan Darjah Panglima Gagah Pasukan Polis PGPP. Darjah sama turut dianugerahkan kepada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Kamaruddin Mat Din dan Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman Datuk Seri Mat Kasim Karim. Pada istiadat itu, Seri Paduka berkenan mengurniakan Darjah Panglima Setia Pasukan Polis kepada 46 penerima, Pahlawan Pasukan Polis 62 penerima, Kesatria Pasukan Polis 5 penerima, Bentara Pasukan Polis 133 penerima dan seorang penerima pingat keberanian polis. Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut berangkat ke istiadat itu. Turut hadir Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah, Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani dan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein. Penduduk Kuala Lumpur dan kawasan sekitar berpeluang menjelaskan bayaran saman trafik dengan potongan sehingga separuh harga. Program terbabit bermula hari ini sehingga Jumaat. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Sarifuddin Muhammad Saleh, bayaran boleh dibuat di Balai Polis Trafik Jalan Tun HS Lee antara pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Diskaun melibatkan semua kesalahan trafik kecuali 9 kesalahan utama. Ini termasuk kesalahan tidak boleh dikompaun, berstatus perbicaraan dan memandu di lorong kecemasan. Yayasan Rose anjur program saringan serviks percuma fasa ketiga menyasarkan 5,500 wanita B40 berusia antara 30 hingga 65 tahun. Rose turut memperkenal rawatan kolposkopi pada majlis pelancaran program tersebut. Program saringan serviks bernilai 1.2 juta ringgit dilaksanakan secara percuma dengan pembiayaan etika. Program dilancarkan Isteri Perdana Menteri yang juga penaung Puspanita Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Saya banyak merasa gembira dan bangga bahawa tim etika dan juga tim Rose Foundation memberikan satu peluang untuk wanita disaring dan juga peluang untuk wanita di cure atau bebas daripada cervical cancer. Sesuatu yang kita rasa exciting lah satu masa depan yang lebih baik dan kita nak saringkan lagi ramai. Sementara itu, Yayasan Rose berharap agar dengan adanya teknologi alat kolposkopi, ramai wanita di kawasan luar bandar berpeluang mendapatkan rawatan dan penjagaan sokongan yang sepatutnya. Sebelum ini, melalui fasa 1 dan 2, seramai 13,500 wanita membuat saringan serviks di seluruh negara. Keperluan kita menyegerakan pelaksanaan yang menjadi isu yang dipertikaikan sekian lama. Jadi ada beberapa perkara yang tertangguh, umpamanya keputusan menyegerakan pelaksanaan beberapa projek. Jadi kita telah putuskan dan Kementerian Kewangan bersetuju untuk menetapkan mana-mana projek di bawah 50 juta ringgit itu diserahkan hampir sepenuhnya kepada Sabah dan Sarawak melaksanakan dengan mematuhi peraturan
peraturan-peraturan dan kewangan, tetapi keputusan itu boleh dibuat di Kuching atau Kota Kinabalu tanpa dilengahkan kerana tunduk kepada peraturan-peraturan lama. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, maka habis Islam dan sekular akan bertapak. LGBT disahkan, orang komunis bertapak. Ini igawan siang hari. Tentunya tidak berlaku. Dan insya-Allah di bawah kuasa sepentadbiran saya, perkara ini tidak mungkin berlaku. Ribuan tuduhan dibuat, fitnah lemparkan dan puluhan tahun ini saya dah terima. Ya. Tetapi kalau saya agak terlanjur dan melebihi, ini melibatkan soal kewibawaan, credibility saya sebagai pemimpin, maka harus diajar. Wilayah diteruskan dengan lintas langsung dari negeri di bawah bayu. Antara paparannya, 2 rang undang-undang berkaitan, Suruhanjaya Tenaga dan Bekalan Gas diluluskan DUN Sabah. Perinciannya terus saja bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Silakan Dia. Baik, terima kasih Sahih. Dewan Undangan Negeri DUN Sabah meluluskan 2 rang undang-undang RUU berkaitan penyerahan kuasa kawal selia bekalan gas daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sabah hari ini. Speaker DUN Sabah Datuk Seri Panglima Hazim M. Yahya berkata 2 usul tersebut diluluskan dengan suara majoriti. Kedua-dua RUU berkenaan iaitu RUU Suruhanjaya Tenaga Sabah dan RUU Bekalan Gas 2023 dibentangkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor yang juga Menteri Kewangan Negeri. RUU Suruhanjaya Tenaga Sabah membolehkan Suruhanjaya Tenaga Sabah mengambil alih semua kuasa kawal selia untuk bekalan gas di darat, penggasan semula, penghantaran, pengedaran, penggunaan gas oleh pemegang lesen swasta dan runcit di Sabah berkuat kuasa serta-merta. Sementara itu, RUU Bekalan Gas 2023 yang juga dinamakan Enakmen Bekalan Gas 2023 berkuat kuasa serta-merta bermula hari ini. Enakmen ini adalah untuk mengadakan peruntukan perlesenan bagi pengimportan ke terminal penggasan semula, pemprosesan, penggasan semula, pengiriman, pengangkutan, pengagihan, peruncitan atau penggunaan gas dalam pembekalan gas melalui talian paip dan perkara yang berkaitan. Kedua-dua RUU ini akan melibatkan kerajaan negeri dalam perbelanjaan wang tambahan yang amaunnya belum dapat ditentukan. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor melancarkan laman sesawang Suruhanjaya Tenaga Sabah (EKOS) di Dewan Undangan Negeri Sabah. Ia bagi membolehkan sebarang permohonan berkaitan lesen, sijil serta hal-hal lain yang memerlukan kelulusan EKOS boleh dilakukan secara dalam talian. Berucap dalam majlis ini, Ketua Pegawai Eksekutif EKOS, Datuk Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid memberitahu laman sesawang dibangunkan bersama Unit Tenaga Negeri Sabah dan Sabahnet ini membolehkan orang ramai memperolehi pelbagai maklumat berkenaan sektor tenaga. EKOS merupakan sebuah badan berkanun Kerajaan Negeri Sabah untuk mengawal selia sektor tenaga, bekalan dan elektrik dari aspek ekonomi, teknikal dan keselamatan. Pengurusi Barisan Nasional BN Sabah Datuk Seri Panglima Bung Mutaradin dan Presiden Parti Warisan Datuk Seri Panglima Muhammad Syafi Abdal menyokong penuh langkah mewujudkan kerajaan perpaduan di negeri ini. Datuk Seri Bong Mukhtar dan Datuk Seri Muhammad Syafi dalam kenyataan berasingan berkata, langkah mewujudkan kerajaan perpaduan dicadangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan dengan pemimpin negeri ini di Kota Kinabalu malam tadi. Menurut Datuk Seri Bong Mukhtar, langkah mewujudkan kerajaan perpaduan di peringkat kerajaan negeri dilihat mampu meredakan suhu politik dan menstabilkan situasi politik di Sabah ketika ini.
Harga jualan semen keluaran Syarikat Semen Industri Sabah Sedia Berhad CIS dinaikkan antara 5% hingga 15% daripada harga sedia ada berkuat kuasa 4 Januari lepas. Kenaikan tersebut memandangkan kos bahan mentah dan perkapalan yang tinggi, namun harga tersebut masih berpatutan dengan harga semen di negeri lain. Menerusi satu kenyataan, Pengurus Besar CIS Sumardi Muhammad Yusof memaklumkan kenaikan tinggi kos penghilangan simen telah pun berlaku terutamanya tahun lepas disebabkan faktor makroekonomi semasa dan peningkatan ketara mata wang dolar Amerika Syarikat AS. Jelasnya faktor luaran seperti kos pengangkutan dan pengukuhan dolar AS mempunyai kesan yang ketara ke atas CIS. Dalam pada itu, CIS komited membekalkan simen yang mencukupi dan berkualiti dengan mempelbagaikan produk keluaran simennya bagi memenuhi keperluan pengguna dan sektor pembinaan di negeri ini demi mencapai hala tuju Sabah Maju Jaya. Program pemantapan kawat kecakapan Organisasi Keselamatan Kebakaran. Satu lagi usaha untuk memperkukuh pasukan Organisasi Keselamatan Kebakaran atau OKK dalam aspek keselamatan. Ia yang dianjurkan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah bertujuan memastikan anggota organisasi mempunyai asas pengetahuan berkaitan aspek pencegahan dan pengawalan kebakaran. Justru Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, ia perlu diperluas di semua syarikat dan jabatan serta agensi kerajaan di negeri ini. Katanya setiap institusi mempunyai keperluan memperkukuh aspek keselamatan kebakaran dan ia boleh diperoleh melalui latihan bagi menghadapi situasi kecemasan sebenar sekaligus membolehkan tugasan dijalankan secara sistematik. Beliau berucap dalam majlis perasmian penutupan dan makan malam sempena latihan pemantapan kawat kecekapan Organisasi Keselamatan Kebakaran 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Ketua Pengarah JBPM, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid. Sebanyak 90 pasukan pelbagai agensi menyertai program sehari ini dengan pengisian seperti kawat operasi peralatan kebombaan dan teknik penyelamatan, kawat pemadam kebakaran dan kawat Iron Man. Baik, saudara, sekian dahulu perkembangan dari Sabah petang ini. Berita seterusnya kita kembali bersama Zahir di Angkasa Puri. Silakan Zahir. Terima kasih dia. Kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini, Sarawak berada pada landasan tepat pembangunan negeri. Perinciannya bersama Buma Win. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Kerajaan negeri kini berada pada landasan tepat dalam membawa lebih banyak pembangunan serta kemakmuran kepada Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas berkata gabungan Parti Sarawak GPS ketika ini mempunyai 5 menteri penuh dalam Kabinet Persekutuan yang memberi keyakinan dan lebih peluang dalam melaksana pelbagai program ekonomi yang dapat menyediakan banyak peluang pekerjaan bagi menjana pendapatan rakyat. Dalam pada itu, Dato' Amar Douglas mahu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB dan GPS AMNY terus mengukuhkan kerjasama dalam menjamin benteng kekuatan parti. Jelasnya, ia penting agar GPS terus cemerlang dalam mana-mana pilihan raya pada masa akan datang. Beliau berkata demikian pada Majlis Penghargaan Pilihan Raya Umum ke-15 Jentera Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Cawangan Bukit Saban di Sepauh. Mengenai kemenangan Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu pada pilihan raya umum yang lepas, beliau yakin Dr. Richard mampu menyumbang banyak idea kepada agensi pembangunan bahagian Betong BDDA. Jelas beliau, objektif BDDA ditubuhkan adalah untuk membangunkan aktiviti ekonomi melalui sektor pertanian dan industri makanan, aktiviti komersial, keusahawanan, pelancongan, menambah baik kemudahan infrastruktur serta meningkatkan kecemerlangan pendidikan. Justru adalah menjadi tanggungjawab semua termasuk agensi kerajaan, wakil rakyat, pemimpin masyarakat serta komoditi perniagaan dalam menentukan kejayaan visi dan misi BDDA.
Kerajaan Sarawak menyokong penubuhan Bursa Carbon Exchange BCX di Malaysia. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Hazlan Abang Himni berkata, kerajaan negeri juga menyeru Bursa Malaysia untuk terus mengadakan sesi perbincangan serta perkongsian maklumat dengan Sarawak berkaitan BCX. Dr. Hazlan memaklumkan perkara tersebut selepas taklimat daripada rombongan Bursa Malaysia Berhad yang diketuai wakilnya Emilia T. Yok Hung yang telah mengadakan kunjungan hormat ke atas beliau di bangunan Baitul Makmur Petrajaya. Dalam sesi taklimat itu, Emilia menyampaikan taklimat berhubung peranan BCX dalam perubahan iklim dan sejak dilancarkan pada 9 Disember tahun lalu, Bursa Malaysia menyasar untuk melancarkan lelongan dalam BCX pada 16 Mac tahun ini. Menurut Emilia, BCX merupakan salah satu inisiatif dalam perubahan iklim yang menyediakan platform untuk Voluntary Carbon Market VCM ke arah usaha mencapai sasaran net zero emission di Malaysia. BCX diwujudkan untuk 3 pasaran utama dalam VCM iaitu pelabur korporat, pemilik projek dan broker. Manakala ciri-ciri utama dalam BCX antara lain adalah merangkumi proses pertukaran, penentuan produk yang standard serta penyertaan pelabur dari dalam dan luar negara. Baik, 82 kawasan di bandar-bandar utama negeri ini telah dikenal pasti dan bakal menerima liputan rangkaian 5G. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang berkata, ini termasuk kawasan Bintulu. Ujar Johnny, bagi membolehkan pembangunan ini dapat dilaksanakan dengan lancar, perbincangan berkaitan sistem telekomunikasi 5G bersama komuniti diadakan untuk memberi kefahaman kepada masyarakat. To our rakyat in Bintulu of our 5G, which is coming soon. So in here, actually, I think we mostly agree 5G to be built in Bintulu because we are going to update all our status now. Beliau berkata demikian semasa taklimat pelaksanaan perkhidmatan telekomunikasi bertaraf 5G di bahagian Bintulu. Tambah beliau, walaupun penyediaan perkhidmatan telekomunikasi merupakan tanggungjawab Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Sarawak telah mengambil langkah proaktif bagi menyediakan liputan telekomunikasi di seluruh kawasan negeri ini. Pembangunan 5G di Sarawak akan mengambil masa ekoran berhadapan dengan cabaran reka bentuk muka bumi di pedalaman. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP komited menjalankan program outreach khusus di kawasan pedalaman di negeri ini. Bagi mendukung hasrat itu, pengerusinya Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir berkata, pasukan outreach cawangan-cawangan KWSP ditubuhkan di seluruh negara dalam usaha menambah baik program yang dilaksanakan. Menurut Tan Sri Ahmad Badri, cawangan-cawangan di Sarawak akan dibekalkan 3 kenderaan mobile truck bagi membolehkan perkhidmatan yang lebih meluas dan sempurna kepada masyarakat luar bandar dan kawasan-kawasan yang berpenduduk tinggi. Selain itu, katanya pasukan Outreach Sarawak akan menerima pertambahan 2 lagi kenderaan pacuan 4 roda, 3 set generator, 2 peralatan visat dan lain-lain keperluan IT dan bukan IT. Beliau yakin dengan kelengkapan ini dapat membantu pasukan outreach KWSP di luar bandar yang terpaksa mengharungi perjalanan jauh ke lokasi pedalaman untuk memberi perkhidmatan kepada ahli-ahli sedia ada dan bakal pencarum. Beliau menyatakan demikian dalam ucapannya pada perasmian KWSP Cawangan Limbang. KWSP Limbang yang beroperasi sejak tahun 2004 antara 68 cawangan KWSP di seluruh negara dan antara 7 di negeri ini. Kini, KWSP Limbang memberikan perkhidmatan kepada lebih 16,000 ahli melibatkan 1,400 majikan yang majoritinya daripada industri utama seperti pertanian dan pembalakan. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Terima kasih, Bu Ma. ...13 individu termasuk sepasang suami isteri yang dipercayai dalang sindiket dadah ditahan.
Polis Johor turut merampas dadah bernilai RM362,000 dalam 4 serbuan berasingan di Kulai dan Iskandar Puteri pada 7 Januari lalu. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata susulan itu, beberapa siri tangkapan lain akan dibuat. Modus operandi mereka adalah menjadikan rumah dan juga kenderaan mereka sebagai tempat untuk menyimpan dadah dalam untuk diedar kepada sama ada pengguna tempatan dan juga daripada hasil maklumat yang kita dapati bahawa mungkin juga diedar ke luar negara, ke negara jiran yang berdekatan, tapi masih lagi dalam siasatan kita. Hasil siasatan, 6 suspek mempunyai rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah. Dadah dirampas termasuk 74.85 kg ganja, 9.29 kg heroin, 1,643 biji pil ekstasi dan 7 paket ketamin. Polis turut menyita 7 kereta, 3 motosikal dan barang kemas dengan nilai sitaan RM319,950. Semua suspek direman dari 8 hingga 14 Januari untuk siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Pedagang 5 beranak sebagai buruh paksa ladang. Bekas penyelia ladang menghadapi 5 pertuduhan di Mahkamah Session Seremban hari ini. Tertuduh Jaya Silen, anak lelaki Lacumanan, 51 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Tertuduh didakwa memperdagangkan sepasang suami isteri serta 2 anak mereka dan seorang menantu sebagai buruh paksa bagi menyelesaikan hutang. Kesalahan dilakukan antara tahun 2008 hingga 17 November 2021 di ladang Bukit Tinggi Rompen di Jempol. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 12 Akta Anti Perdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Sabit kesalahan boleh dipenjara tidak melebihi 15 tahun dan boleh didenda. Tertuduh dibenar ikat jamin RM25,000 bagi kesemua pertuduhan dengan syarat tambahan perlu melapor diri setiap bulan di Balai Polis Berhampiran. Mahkamah menetapkan 13 Februari depan untuk sebutan semula kes. Seorang suri rumah terlepas hukuman gantung selepas dilepaskan daripada tuduhan mengedar dadah. Suaminya yang didakwa bersama bagaimanapun diarah bela diri. Keputusan ke atas Nur Syakilah Muhammad Ikram Raju dibuat Mahkamah Tinggi Air Keruh. Hakim Muhammad Razi Abdul Hamid dalam penghakimannya mendapati wanita itu tidak mempunyai niat bersama melakukan kesalahan berkenaan. Menerusi rakaman percakapan, wanita itu memberitahu bungkusan dadah yang dikaitkan itu telah ada ketika dia menaiki kenderaan terbabit yang digunakan suaminya sepanjang masa. Mahkamah bagaimanapun memerintahkan suami tertuduh Muhammad Saleh Mirasha membela diri atas pertuduhan yang telah dipinda selepas pendakwaan berjaya membuktikan wujud kes prima facie. Menurut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa mengedar hampir 0.5 kilogram kanabis pada Mei 2019. Penduduk Melaka tidak melepaskan peluang untuk membeli belah di kawasan perniagaan ikonik Kampung Jawa sebelum kawasan itu ditutup hujung Mei nanti. Rata-rata yang ditemui mengakui lokasi itu memiliki nilai sentimental tinggi. Apatah lagi, ia telah beroperasi lebih seabad. Peniaga mendakwa lokasi itu sering jadi tumpuan kerana menawarkan pelbagai barangan pada harga rendah. Minta maaf di atas kesulitan sebentar tadi. 3 pekerja Taman Asuhan Kanak-kanak Taska direman 6 hari bagi membantu siasatan kes dera seorang bayi lelaki berusia 4 bulan sehingga koma. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohaimi Mat Isa berkata suspek wanita berusia 22 hingga 33 tahun itu ditahan semalam.
Dalam kejadian 4 Januari lalu, bapa mangsa bergegas membawa bayinya ke hospital selepas mendapati bayinya berada dalam keadaan lemah sejurus diambil dari taska berkenaan. Hasil pemeriksaan, mangsa didapati mengalami pendarahan otak serta retak tempurung kepala dan kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Dan apabila kita jalankan siasatan, memanggil petugas-petugas tersebut, taska mereka menafikan berlaku sebarang penderaan. Bagaimanapun hasil siasatan lanjut, melalui rakaman CCTV kita mendapati memang sah setakat ini terjadinya satu penderaan terhadap bayi tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak yang memperuntukkan hukuman denda tidak lebih RM50,000 atau penjara sehingga 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Seorang penternak lebah Kelulut mengalami kerugian kira-kira RM30,000 selepas hampir 50 sarang yang diusahakannya di Kampung Mujur Bacok, Kelantan musnah akibat banjir Disember lalu. Zamri Mat Adam kata kesemua sarang lebah ditenggelami air dan dihanyutkan banjir. Beliau tidak menyangka air naik mencecah sehingga 2 meter menyebabkan sarung kelulut yang diletakkan di atas bongkah kayu tenggelam dan dihanyutkan air. Air memang naik cepat. Semalam memang dah lepas je. So boleh naik tinggi 4 kaki lebih. Memang tak ada jangkau lah sebelum ni. Memang tak pernah naik. Pusing ni kita pakai kelulut tak pernah naik. Boleh 12 tahun setinggi tu. Ni memang kali pertama. Beliau turut mengalami kerugian kali kedua pada banjir yang berlaku baru-baru ini kerana tidak sempat memindahkan lot kelulut kerana air naik terlalu cepat akibat hujan lebat. Walaupun mengalami kerugian, beliau reda dan bangkit untuk meneruskan usaha menternak kelulut demi menyara keluarga. $500 pelajar Universiti Malaysia Pahang UMP daripada keluarga B40 menerima juadah pak makanan. Sumbangan dihasilkan secara gotong royong di Masjid UMP Gambang. Program dianjur dengan kerjasama Adabi Kuantan. Ia diadakan bagi memberi pendedahan kepada pelajar cara pengurusan dan pengendalian makanan yang betul. Inisiatif juga merupakan antara program tanggungjawab sosial universiti. Objektif program ini adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang kaedah penyediaan makanan serta memberi untuk pelajar sama-sama merasai proses penyediaan makanan dan juga untuk terlibat secara langsunglah dalam konteks penyediaan makanan dan juga penggunaan food facilities yang kita ada di UMP. Jadi Adabi ni dah memang terkenal dengan benda makan. Jadi kita tengok mana-mana yang boleh kita bantu, kita bantulah. Contohnya membantu dari segi produk-produk Adabi yang boleh diorang gunakan di rumah ataupun tempat sewa rumah diorang lah semasa diorang belajar di sini. Ujarnya program kerjasama itu akan diteruskan pada masa akan datang. Sahur jangan tak sahur. Menteri memutuskan masalah kesihatan rakyat itu adalah hal yang utama. Soal pelancongan atau pertumbuhan ekonomi itu tidak boleh mengatasi kepentingan mengawal dan merawat rakyat termasuk COVID-19. Soalnya apakah langkah-langkah diambil sekarang? Maka kita harus pantau termasukkan rakyat asing itu akan dikawal dengan lebih ketat lagi seperti mana menurut keperluan dan kepentingan kita. Mayat seorang penunggang motosikal berkuasa tinggi ditemukan dalam semak di Gerik, Perak petang semalam. Siasatan mengesyaki mangsa maut selepas dipercayai terlibat naas jalan raya 3 hari sebelum itu. Menurut Ketua Polis Daerah Gerik, Superintendent Zulkifli Mahmud, siasatan awal mendapati mangsa menunggang secara solo menuju ke arah hentian Titiwangsa Jumaat lalu. Laporan polis dibuat bapanya selepas dia didapati tidak pulang. Operasi mengesan mangsa menemukan penunggang motosikal itu dalam keadaan tidak lagi bernyawa. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi pegawai penyiasat menerusi talian tertera.
Kedai roti canai popular di Jalan Transfer Georgetown yang diarah tutup atas faktor kebersihan sebelum ini kembali dibuka. Pengoperasian semula dibuat selepas kerja-kerja pembersihan dilaksanakan. Kedai roti canai yang berusia hampir 90 tahun itu kembali beroperasi hari ini. Menurut pemiliknya, barisan pekerja juga telah diganti bagi memastikan aspek kebersihan jadi keutamaan. Saya minta maaf yang pelanggan-pelanggan yang dari turis malam-malam mai. Memang kami ini bersih jaga sekarang. Memang confirm semua elok. Pasal apa lah ni kesihatan mai buka pun dia pun tengok semua cantik, dia baru buka. So dia advise ke kami, telur ni memang kena cuci elok. So kena kena shining balik. So kami tukar sekarang semua telur kampung sekarang. Mahal pun tak apa. Saya mau customer puas hati. Kedai terbabit sebelum ini diarah tutup oleh Pejabat Kesihatan Daerah Timur Laut. Tindakan dibuat susulan tular rakaman video mengenai pengendalian kebersihan di kedai tumpuan pelancong terbabit.